untuk sedikit berkongsi pengalaman saya pada pagi ini, dan juga secara ringkasnya lah saya akan berikan sehingga pukul berapa saya? Sehingga pukul apa? 1:30. Hingga 1:30. 1:30. Okey. Saya kuatkan sound saya je. Okey, apa ni, berapa orang ada pada pagi ni? Ada 44 orang sekarang. 44 terdiri daripada PEMATRA, iaitu Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, dan kelab-kelab naungan di bawah PEMATRA. Kita ada MESTI, ada CHES, kita ada Civilian, Kritis dan juga Civilians. okey. Saya sepanjang saya apa ni berceramah ni, kalau you nak interrupt, saya tak ada masalah untuk apa ni bertanya apa-apa soalan atau apa-apa isu yang berkaitan dengan apa yang saya persoalkan lah. So kalau nak cek pun, saya harap urus dia dapat make note cek tersebut, dan saya akan cuba apa ni menjawab selepas saya punya pembentangan ceramah ni lah. So saya cuba habiskan dalam pukul 1:30 dan mungkin cepat sikit kan. Saya minta maaf, sepatutnya slide saya pada hari esok, tapi saya terpaksa tunda sebab sekejap lagi dalam pukul 2 lebih saya kena ke airport untuk pergi ke Kedah. So dan itu satu hari saya berada di Kedah. So saya minta diawalkan dan apa ni harap dia dapat terimalah apa ni. So okey, boleh kita teruskan . Okey, protokol dan acara majlis rasmi, pengurusan acara dan protokol majlis rasmi, saya fokuskan juga dengan tentang pengurusan acara kan, untuk memudahkan saudara-saudari sekian memahami dengan lebih jelas lah. Tapi kalau nak jelas betul-betul, rasanya kita kena berduduk satu hari je lah. Kan, dan kalau slide yang saya sediakan ni, kalau saya betul-betul go in detail, saya ambil masa dalam 3 jam lebih untuk saya habiskan slide saya ini. Sekiranya saya pergi go in detail lah. Tapi saya hari ini saya diberi masa 1.5 jam, dan kemungkinan saya akan cepatkan sikit mungkin satu suku. Dan apa ni, saya pergi express sikit lah. Okay, next ya. Boleh setia next. Next slide. Boleh terus dia next slide. Saya ada bekalkan apa ni nota kan, apa ni, kalau ada dapat nota ke? Ada mesti bekalkan. Okey, boleh naik slide ke tak boleh ke? Siapa yang saya slide? Okey. Kejap ya cik, ada masalah sikit. Okey. Dia kalau di online ni masalah macam ni macam biasalah. Okey. 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 Next.
Okey, Tin, acara mungkin sedikit tentang penalau protokol ya. Acara bermaksud satu aktiviti yang dirancang dan sistematik oleh individu untuk mencapai satu objektif yang faedah kepada individu kumpulan ni. Jadi setiap majlis yang kita buat, kena pastikan apa objektif dia lah. So daripada objektif tu baru kita boleh kena pasti tahap mana protokol yang kita guna pakai untuk suatu majlis tersebut lah kan. Next. Okay, protokol dalam suatu majlis bertujuan meletakkan penghormatan yang diberikan kepada seorang tamu kehormat dan para jemputan sampai menetapkan peraturan yang perlu diikuti dan dipatuhi oleh penganjur suatu majlis lah. Kan? Majlis rasmi adalah satu aktiviti penting bagi sebuah kementerian dan apa saja majlis yang kita buat ni dia adalah mencerminkan kita punya kreativiti, kita punya image kan. Feel satu majlis tu dia akan memberi image secara tak langsung kepada kita punya organisasi lah kan. Dan juga keupayaan kita dipersoalkan oleh pihak yang menghadiri lah. So kita seboleh-bolehnya kalau menganjurkan satu majlis, seboleh-bolehnya memang berharap agar majlis kita tu berjalan dengan lancar dan teratur dan mengikut protokol yang telah ditetapkan. Okay, next . Okay, yang ni saya tak nak pergi go through. Next . Next. Peringkat-peringkat majlis ni adalah peringkat negeri, peringkat persekutuan, peringkat istana, peringkat antarabangsa dan peringkat agensi . So kita adalah di peringkat agensi iaitu kementerian, jabatan, bahagian, organisasi, persatuan dan sebagainya. Next . So ini elemen-elemen penting protokol. Tapi saya tak nak pergi semua kepada yang ni. Yang ini juga untuk makluman anda semua lah, seperti iaitu anugerah darjah kebesaran persekutuan negeri. Ini anugerahnya yang pingat tu lah, dia ada AMN, EMN, PJK ke, SMN ke, itu adalah anugerah darjah kebesaran persekutuan negeri. Dan di peringkat persekutuan dan negeri tu berbeza-beza. Nanti kita tengoklah. Ini juga penting untuk susunan protokol apabila terlampau ramai penerima dalam kategori yang sama datang suatu majlis kita dan kadang-kadang kita tengok dari segi pingat ni lah untuk buat susunan ni. Tapi ini detail sangat, saya tak akan beritahu lah. Susunan keutamaan persekutuan dan negeri ni macam mana susunan keutamaan persekutuan, iaitu kita kalau ada yang persekutuan yang paling tinggi adalah Seri Paduka Baginda Datuk Agong dan Raja Permaisuri Agong dan seterusnya. Dan kalau di peringkat negeri Sultan, Pementeri Besar dan seterusnya. Tapi kalau di peringkat UKM kita ada Chancellor, Pro Chancellor, kita ada pengurusi lembaga pengarah dan juga kita ada ahli-ahli lembaga pengarah, kita ada Naib Chancellor, Timbalan Chancellor, kita ada pendaftar, bendahari, ketua pustakawan, penasihat undang-undang, lepas tu kita ada Pro Naib Chancellor dan lepas tu pergi kepada dekan dan pengarah institut lah kan. So pengurusan yang keseluruhnya panggilan hormat. Panggilan hormat ni yang berhormat, yang bahagia apa semua tu saya pergi detail. Pengurusan senarai jemputan, macam mana jemputan diuruskan, kad jemputannya macam mana, susunan tempat duduk, bendera dan susunan mengikut amanah negeri, amalan protokol. Bendera ni biasanya kita susun mengikut kekananan raja-raja lah kan. Susunan bendera kekanan raja-raja. Next . Susunan majlis dan dewan dan sebagainya lah. Protokol dan pencaraan, peranan penyambut tamu, fungsi pegawai protokol dan pengiring, pemilihan menu, lagu kebangsaan, penyusunan gambar kenamaan di dinding, bahasa istana, kesopanan raja dan sebagainya. Okay, next lah. Saya cakap tadi yang ni saya tak pergi detail sangat sebab dia akan makan masa lagi lama lah. Tu yang saya cakap kalau saya pergi detail semua ni kita akan habiskan dalam 3 jam. Ataupun kalau tak bertawab-jawab, aku jawab mungkin dalam 4 jam lah saya boleh habiskan. Okay, next . So yang ni saya akan pergi sedikit detail lah untuk anda semua bagi memantapkan pengurusan acara yang anda buat lah. Ini ada 16 perkara. So perkara yang pertama adalah jawatankuasa.
So apabila kita menubuhkan suatu jawatankuasa ataupun untuk suatu acara, so jawatankuasa yang terlibat dalam segi aspek protokol ni, biasanya dipanggil jawatankuasa protokol, jawatankuasa sambutan, jawatankuasa penyambut tamu, jawatankuasa sambutan, protokol, perhubungan dan sebagainya lah, kan. So jawatankuasa inilah berperanan untuk melihat dari segi aspek-aspek protokol yang terlibat dalam suatu majlis. Okey. Yang keduanya tempat majlis, kan. Bila melibatkan VIP, bila kita menyebutkan VIP, tempat majlis kena pastikan tempat majlis tu ada holding room. Tempat majlis tersebut mempunyai rostrum yang cukup. Biasanya kalau untuk perasmi kadang-kadang kita sediakan dua rostrum, satu rostrum MC, satu rostrum untuk perasmian, dan juga sofa. Biasanya untuk VIP kita sediakan, untuk VIP untuk perasmian kita sediakan sofa single seat, sofa yang satu-satu tu lah, yang satu-satu, jangan sofa yang berdua, bertiga. Itu memang tak berapa sesuai untuk VIP. Sebab saya tak sesuai, so saya cakap kalau lah VIP tu kita ada VIP lelaki, ada VIP perempuan. So macam mana kita nak letakkan lelaki dan perempuan dalam satu sofa yang dua seater, kan? So seelok-eloknya sofa yang disediakan untuk perasmian ni adalah sofa single seater lah, kan? Satu seat. Kedua, tempat majlis ni tengok juga PA sistem dia macam mana, prasarana dan juga aircon ni macam mana. Dan PA sistem dan teknikal dia, teknikal multimedia je. Sebab kadang kita dalam majlis perasmian kita meletakkan multimedia, kan, tayangan multimedia. So itu perlukan teknikal yang baik lah, kan, dengan soundnya apa semua. Dan juga tempat majlis juga mungkin ada kemudahan lift, surau, tandas dan juga parking, ruang parking yang mencukupi kepada VIP dan juga tetamu-tamu yang kita jemput, kan. Dan juga tempat majlis perlu juga lihat kepada laluan pintu masuk, kan, laluan pintu masuk, kan. Kalau data kita ada pintu masuk A, pintu masuk utama, kita ada pintu yang A, pintu B. Pintu yang A tu melalui yang berhadapan dengan jalan tu, pintu B tu yang melalui yang berhadapan dengan kolej, kan, kolej kediaman. Okey, kalau ada kemudahan lift juga perlu dilihatlah tempat tersebut. Dan tapi kalau kita buat di mungkin di Dewan Serbaguna, program-program di OPKIM, program-program di kampung-kampung ataupun di balai-balai raya ataupun di Dewan Serbaguna. So mungkin kita perlu minta bantuan daripada JKR daerah, kan, ataupun pegawai pejabat daerah untuk menyediakan perkara-perkara yang saya sebut tadilah, sofa, restroom dan sebagainya, kan, PA sistem dan sebagainya. Itu kalau melibatkan VIP yang utamalah, macam menteri ke, kan, macam ada kenamaan diraja ke, kan, itu perlu dilihatlah. Dan tempat jamuan juga perlu dilihat dengan baiklah, sebab VIP memerlukan ruang jamuan yang selesa, kan, ruang jamuan yang selesa, dan juga tempat penyediaan makanan yang bersih dan sebagainya, kan. So yang ketiganya penyediaan senarai jemputan, ya, penyediaan senarai jemputan. Jemputan yang penyediaan senarai jemputan ni kita kena pastilah kalau kita nak jemput satu majlis tu, kita anggarkan kedatangan majlis adalah seramai 700 orang, kan, dalam majlis adalah seramai 700 orang. So pastikan jemputan yang kita buat tu lebih kurang dalam 1000, kan. Sebab kita kena ingat 1000 yang kita jemput tu 30% dan kemungkinan 40% daripada jumlah jemputan tersebut tidak hadir. So kita kena ambil kira perkara tersebut lah, kan. 30% atau 40% daripada jemputan yang kita jemput tu tak akan hadir. Itu biasa, kan. Tak semua yang kita jemput akan hadir lah. So
Kalau kita nakkan dalam 700, kita jemput dalam 1000 ataupun 1200. Kalau kita nak 500, kita jemput dalam 800 macam tu. Dan agar majlis kita dapat jemputan yang betul lah kan. Dan penyediaan senarai jemputan juga kita sediakan untuk VIP, kita sediakan dengan alamat yang lengkap, tarikh nak kat mana nak jemput, nombor telefon, email dia dan sebagainya lah kan. Dan senarai itu kita buat dan kita sediakan dan kita kena pastilah berapa ratus. Dari situ kita boleh kena pastilah berapa ratus yang kita nak jemput kan. Jemputan yang kita sediakan juga dia berkait dengan nombor 6 tu ya, nombor 3, nombor 6 tu berkait kan, sama ada kita nak jemput melalui surat ataupun melalui kad kan. Dia kalau kita buat jemputan melalui surat ni, dia biasanya mereka-mereka yang betul-betul yang kita nak dia hadir, kita akan tulis melalui surat kan. Dan surat ni dia rasanya dia lebih mesra sikit kan? Dan dia lebih bermaklumat. Sebab dalam surat tu biasanya kita akan sediakan maklumat secukupnya lah kan. Maknanya kalau dalam penggan pertama itu kita menyatakan bahawa kita akan menganjurkan majlis sekian-sekian. Perenggan yang kedua tu kita buat rumusan majlis. Majlis ini adalah majlis yang sangat besar, dihadiri oleh 1000 orang. Dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama, dihadiri dan bertujuan untuk membuat resolusi tinggi, memberi resolusi yang memberi impak kepada masyarakat dan sebagainya. Itu perenggan yang kedua. So perenggan ketiga kita menyatakan hasrat kita bahawa kita ingin menjemput dia sebagai tamu kehormat atau rasmi pada tarikh masa sekian-sekian lah kan. Itu adalah antara kandungan surat. Kan. Kalau kad ni dia straightforward kan. Jawatankuasa dengan segala hormatnya mempersilakan yang bagi Datuk ataupun yang bagi Tan Sri ataupun Encik Puan ke majlis sekian-sekian, tarikh, masa, tempat kan. Itu straightforward. Itu beza surat dengan kad kan. Ada juga yang bertanya, dah hantar surat perlu hantar kad tak kan. Boleh berdua-dua kan. Kita hantar surat dan kita hantar kad. Tapi surat yang kita hantar tadi itu mesti juga disertakan dengan atur cara. Dan kalau ada kod pakaian diletakkan sekali kan. Agar mereka yang dijemput tu boleh kena pasti pukul berapa dia perlu hadir dan juga apa program-program yang berlangsung di majlis tersebut. Okey. Seterusnya tentang surat. So kalau you all nak jemput menteri ke, timbalan menteri ke, PM ke, TPM ke atau raja-raja ke, surat yang dibuat mestilah dijemput oleh Naib Chancellor. So surat tersebut dihantar kepada pihak saya, dihantar ke pejabat saya untuk dimunikan dan kami hantar ke pejabat VC untuk diletakkan letterhead Naib Chancellor. Jemputan oleh Naib Chancellor. So tapi ada exercise terbaru yang dibuat oleh pejabat Naib Chancellor, iaitu semua surat jemputan menteri, Naib Chancellor akan meminta TNC portfolio berkenaan untuk memberi komen terlebih dahulu. Contohnya lah, kata pematra menjemput menteri pengajian tinggi, menteri pengajian tinggi. So hantar kepada saya untuk surat jemputan. So saya akan munikan. Lepas tu saya akan hantar ke pejabat WC. Pejabat WC akan hantar kepada TNC HEP untuk komen sama ada sesuai ataupun tidak pematra ni nak jemput Yang Berhormat Menteri KPT. So apabila TNC HEP buat penilaian, dia akan komen, barulah WC akan tanda tangan. Itu adalah amalan yang terbaru yang dibuat oleh pejabat dan Chancellor. Dan sekiranya jemputan tersebut juga perlu disusuli dengan penempahan diary Naib Chancellor lah kan. Jangan menteri ada, Naib Chancellor tak ada. Itu satu yang tak elok lah kan. So setiap jemputan menteri dia kena pastikan Naib Chancellor berada di dalam negara ataupun Naib Chancellor available. Kalau Naib Chancellor tidak available, mungkin dia akan wakilkan kepada mana-mana TNC.
Tapi kalau Menteri KPT, PM ataupun raja-raja, itu nak tak nak mesti Naib Chancellor available. Jangan Naib Chancellor tak available. Okey. Itu adalah penyediaan surat. Surat tu perlu juga dilampirkan sekali dengan atur cara. Bukan atur cara keseluruhan 2 hari, tapi atur cara perasmian sahaja. Sebab kita jemput VIP ni kadang khas untuk perasmian sahaja kan. So perlu dilihatkan atur cara untuk perasmian sahaja. Perlu dikeluarkan ataupun dibuat khas atur cara perasmian. Okey, dan apa ni, kalau nak jemput menteri juga, kadang-kadang saya minta urustia ataupun pihak pelajar ataupun satuan mana-mana semak dulu diary menteri, sama ada menteri available ataupun tidak. Tapi kadang bila dah semak, kadang pejabat menteri kata hantarlah kan. Walaupun dah ada program, kata hantarlah, nanti kita buat penilaian. So kadang-kadang macam tu kita hantarlah kan. Dan apa ni, surat yang kita buat boleh juga dia seperti saya cakap tadi, boleh juga dihantar bersama-sama dengan kad jemputan. So dalam penulisan kad jemputan, biasanya kad jemputan tu dia kata majlis ada logo, ada urustia pematera dengan segala hormatnya berjemput, lepas tu ada ruang kosong untuk ditulis nama yang bahagia datuk apa semua, dan mungkin menjemput dengan pasangan dia sekali. Tapi ada juga yang datuk-datuk ni ataupun VIP ni minta pasangan dia tulis nama juga. Ada kami juga terima lah, kami jemput kata yang berbahagia datuk dan pasangan. Yang berbahagia datuk sekian-sekian dengan pasangan. So kadang dia bagi tahu sila tulis nama penuh pasangan saya. Yang berbahagia datuk A dan dengan datin B. So dia minta dia dibuat sekali nama juga. Dan ada tarikh, ada masa, ada tempat, ada RSVP, ada kod pakaian, ada alamat email ataupun nombor-nombor untuk dihubungi untuk sebarang jawapan dan sebagainya kan. Dan apa ni, di sebelah yang lain kad jemputan tu mesti ada atur cara. Setengah-setengah tu kad jemputan diletakkan juga peta untuk memudahkan. Dan setengah-setengah kad jemputan juga meletakkan peraturan-peraturan pakaian, peraturan-peraturan majlis. Ada jugalah atau peraturan pakaian secara detailnya. Itu perlu dilihat dengan baik oleh urustia. Okey. Pos ataupun ikat. Pos ataupun secara elektronik, penghantaran secara pos ataupun secara elektronik. So kalau penghantaran secara pos, masa yang sesuai untuk penghantaran adalah sebulan sebelum. Itu untuk tetamu yang lain. Kalau tetamu VIP, VVIP ataupun perasmi, dia kena kadang-kadang 2-3 bulan sebelum. Kadang-kadang dari menteri tu 3-4 bulan lepas pun dah penuh. Itu kena lihat secara inilah. Tapi yang kalau untuk pengedaran kad, masa yang sesuai adalah lebih kurang dalam sebulan. Itu bulan pertama penghantaran, minggu pertama penghantaran, minggu kedua adalah minggu untuk bertenang, mana mereka memikirkan nak hadir atau tidak. Minggu ketiga adalah follow up, sama ada hadir atau tidak, dan minggu keempat kita finalkan. Dan siapa yang betul-betul hadir. So senarai yang betul-betul hadir, senarai itulah yang kita bagi kepada penyambut tamu, ataupun senarai itulah kita gunakan untuk penyusunan tempat duduk dan sebagainya. Tempat duduk, solitasi dan sebagainya. Okey. Itu adalah untuk pengedaran senarai jemputan dan pengedaran kad jemputan. Kalau event dia lambat sangat lah, lebih kurang dalam 2 minggu ke 3 minggu ke sebelum majlis, pakai ikat pun tak apa. Email dan pakai ikat. Dan untuk VVIP tu mungkin surat dibuat juga, ditantangkan juga, tapi surat tu dihantar secara email. Itu lebih cepat lah. Dan juga kalau penghantaran surat atau ni, kalau alamat rumah, jangan pakai pos laju. Sebab alamat rumah pos laju ni, kalau ada orang kat rumah tak apa, dia boleh terima surat. Kalau tak ada orang kat rumah, nanti pos akan letakkan note
Dan pos laju ni surat yang berdaftar. So dia akan note kata sila ambil surat di pejabat pos. So bila ambil dia pejabat pos tu dia mungkin lambat lah. Mungkin 2 minggu sebelum majlis baru dia pergi pejabat pos. So kita tengok 2 minggu lagi dia dah penuh dari dia kan. So kalau boleh kalau masa mencukupi pos pakai biasa pun tak apa. Kan? So itulah. Okey, ada apa nak tanya setakat ni? Saya minum air sekejap. Ada pertanyaan setakat ni? Terus saya teruskan? Boleh Cik, boleh teruskan. Okey, saya teruskan Kalau ada pertanyaan tanya je. Dekat chat pun tak ada. Okey. Okey, seterusnya atur cara majlis. Seterusnya nombor 4 atur cara majlis. Atur cara yang dibuat kalau pagi masa yang dipilih adalah lebih kurang dalam pukul 8.30 ataupun pukul 9 lah. Masa yang terbaik. Dan berakhir pada jam 12. Ataupun berakhir pada jam 1. Dan kalau petang dia bermula jam 2.30 dan berakhir pada jam 5. Cuba elakkan majlis dianjurkan pada pukul 4.30 ataupun pukul 4. Sebab itu boleh mengundang ketidakhadiran tetamu. Sebab pukul 4 tu waktu kalau orang bekerja dah waktu nak balik rumah. Orang nak balik rumah baru nak buat majlis. So dia pun nak balik dengan jamnya, nak ambil anaknya, nak urusan-urusan lain yang petangnya. Mungkin boleh mengundang ramai yang tidak hadir lah. Dan malam biasanya bermula pada jam 8.30 dan berakhir pada jam 10.30. Dan kalau hari Jumaat, pastikan majlis tu berakhir pada 12.30, 12 suku. Sebab Jabatan Kerajaan 12 suku dah start rehat. Swasta 12.30. So petang bermula jam 3 petang. So itu masa yang sesuai lah kalau hari Jumaat. Dan atur cara yang disediakan mungkin dalam atur cara tu mungkin ada, kalau untuk VIP ni kita biasanya kita akan letakkan ketibaan dia lah. Masa pukul berapa pendaftaran dan ketibaan dia. So ketibaan dia tu penting sebab dia akan estimate, akan adjust masa dia mengikut ketibaan yang terletakkan dalam atur cara. Dan dalam atur cara tu mungkin ada ucapan. So ucapan untuk ucapan biasanya kita letak biasa 3. 1 ucapan pun tak ada masalah. 2 ucapan pun tak ada masalah. 3 ucapan biasa kita tengok. Kalau 4 ucapan tu elakkan. Kalau 5 ucapan tu memang boring lah. Sampai 5 orang berucap dalam satu majlis tu memang boring. Kena pula seorang tu berucap dalam 10 minit. 10 kali 5 dah 20 minit nak dengar ucapan je. Boring lah. So selok-eloknya 2 ataupun 3. Itulah. Maknanya kita nak juga yang siapa yang berucap tu mungkin daripada pengurusi jawatankuasa penganjur dan mungkin juga daripada Naib Chancellor ataupun dekan, mungkin juga yang perasmi of course lah kena berucap. Dan dan ucapan yang dibuat ni mesti dihantar ke pejabat saya kalau melibatkan ucapan WC, TNC ataupun pengurusi lembaga pengarah UKM, mesti dihantar ke pejabat saya untuk semakan. So kadang-kadang ustaz ni hantar lambat ucapan. Saya selalu bertanya kenapa lambat ucapan. Setengahnya bercakap kata perasmi baru confirm. Tapi saya tanya balik, adakah jawatankuasa baru ditubuhkan dalam 2 minggu? Dia kata jawatankuasa dah 2 bulan diwujudkan. So saya bertanya, jawatankuasa 2 bulan diwujudkan, adakah dalam atur cara 2 bulan dulu tu perasmi perlu berucap ataupun tidak? Naib Chancellor perlu berucap ataupun tidak? Perlu. So kenapa ketika itu tidak dibuat ucapan terus? Itu yang saya selalu argue dengan jawatankuasa lah. So bila last minute ni memang kelang kabut lah. Kelang kabut di pihak saya dan juga saya tak boleh fokus banyak lah untuk isinya kan.
So kalau boleh disiapkan awal. Jawatankuasa 2 bulan, memang 2 bulan dah ni. Kalau boleh juga ada jawatankuasa penulis teks ucapan. Di awal-awal jawatankuasa ditubuhkan. Kan? Okey, dan kemungkinan dalam atur cara tu juga ada multimedia. Kan? Pastikan multimedia yang disediakan tu adalah multimedia yang telah diluluskan oleh jawatankuasa lah. So multimedia saya elok-eloknya berkurang dalam 3 minit. So kalau dah multimedia tu sampai 5 ke 10 minit, itu bukan jadi multimedia lah, itu jadi cerita pendek. Video pendek. So nanti boring lah. 3 minit tu sesuai lah. Kalau montas dia bukan dalam 3-6 second tu, ataupun montas lebih kurang dalam bawah daripada 10 second tu, itu yang terbaik. Perasmian kan? Montas perasmian. Dia pun katanya 2-3 second je. Tayangan multimedia ni biasanya kita nak bercerita. So nak bercerita tu tak payahlah lama-lama. 3 minit cukup lah. Itu pun panjang lah 3 minit tu kita. Bayangkanlah 3 minit tengok kan. So macam tengok movie lah rasanya. Itulah. Dan pernah juga terjadi lah dalam majlis peringkat UKM, multimedia tak keluar apabila MC menyebutkan seterusnya disampaikan tayangan multimedia. So tak keluar sebab apa? Sebab komputer sleep. Laptop tu sleep. So bila MC cakap seterusnya kita saksikan tayangan multimedia. So teknikal tekanlah komputer yang sleep tu, bila dia nak bangun daripada sleep tu lambat kan. So duk tunggu je. So terpaksa lah MC cakap minta maaf atas kesilapan teknikal. Sebenarnya itulah. So multimedia ni kena jaga sikit lah. Dan seterusnya kita ada tayangan multimedia. Lepas tu kita mungkin ada negaraku, ada wasiti kita kan. So negaraku, pastikan negaraku yang terkini yang ditayangkan, dan juga wasiti kita yang disediakan oleh universiti kan. So, kemungkinan juga ada penyampaian cenderamata kan. Penyampaian cenderamata tu, kalaulah cenderamata tu untuk VC ada juga, tak perlu bagi cenderamata kat VC atau TNC yang hadir. Memadai kepada perasmi sahaja. Kecuali VC atau TNC itu adalah perasmi. So itu boleh bagilah kan. Okey. Satu cara juga ada jamuan. Kan? Satu cara juga ada jamuan di last sekali kan. So pernah tak berlaku majlis dah habis, jamuan tak siap lagi? Kan? Itu biasa rasanya. Kan? Ini berlaku apabila kita salah timing majlis kita. Dan kita salah timing, kita pun bagi tahu caterer majlis patutnya dalam sejam je majlisnya, tapi kita overexcited kata majlis ni 2 jam. So kita bagi tahulah majlis start pukul 9. So kalau 2 jam 10 pukul 11 kita jamuan patut sampai. So jamuan patut sampai. So kita bagi tahu caterer lah ni pukul 11 jamuan. So caterer datanglah pukul 11. So memang hancurlah majlis sejam je. Pukul 9 pukul 10 dah habis. So untuk mengelakkan perkara ini berlaku, saya selalu cadangkan kepada pihak Rustia kira minit by minit setiap acara. Maknanya lagu negaraku 5 minit. Wasiti kita 5 minit. Ucapan pengurusi jawatankuasa 5 minit. Ucapan Naib Chancellor 5 ke 10 minit. Ucapan perasmi maksimumnya 15 minit. Penyampaian cenderamata 5 minit. Tayangan multimedia 3 minit. Macam itulah. Dan kalau ada penyampaian anugerah mungkin dalam 10-15 minit. Kalau ada gimmick perasmian mungkin 5 minit. So minit by minit yang kita buat tadi tu, kita kira berapa, itulah sebenarnya majlis kita secara kasarnya. So kita beritahu lah kalau majlis kita berkurang sejam setengah, kita bagi tahu start pukul 9, sejam setengah pukul 10.30. So kita beritahu pukul 10 kepada caterer untuk dah siap. Setengah jam lebih awal untuk kepada caterer. So takkan terjadilah majlis dah habis, jamuan tak sampai lagi. So kalau berlaku benda macam ni, kan, malu kepada urus dia. Malu kepada penganjur.
Kan tamu datang-datang nak excited ni, kadang orang datang majlis tu kadang-kadang datang semata-mata kerana nak makan. Nak kena jamuan. Jamuan dia best tu ada kambing golek. So datanglah kerana ada kambing golek. Bukan nak datang majlis kan, tapi tiba-tiba tengok kambing golek tak siap lagi. Alamak, frasa datang, baik aku pergi tempat lain. So itulah kan. So kira minit by minit setiap tindakan dalam acara tersebut. So bila kita tahulah itu sebenarnya majlis kita. Jangan over excited. Katakan ucapan perasminya lebih kurang dalam 15 minit je. Kan? Kalau kita estimate ucapan perasmi setengah jam, itu dah bukan perasmian, itu adalah ucap tama ataupun syarahan ataupun macam saya ni bagi ceramah sejam setengah. So itulah. So kalau ucapan biasa, normal biasa dah 15 minit je. Itu maksimum kita ambil. Kalau terlebih daripada situ tak apa. Kalau terlebih dalam 20 minit tak apa. Kadang-kadang politician ni, menteri-menteri ni kadang dia naik syekh, dia akan bercakap lebih lah. Tapi tak apa, dah kita estimate 15 minit je. Okay, itu atau cara yang kita sediakan. Suatu cara ni kena final dan juga diedarkan kepada mana-mana lah dan diletakkan dalam kad jemputan dan juga surat jemputan. Atau cara juga mungkin dalam atau cara tu juga penyampaian cenderamata tadi kan cakap kan. So penyampaian cenderamata nak bagi kat siapa dulu. Ada jugalah kan. Kadang biasanya kalau ada beberapa cenderamata kepada penceramah ke, lepas tu kita ada cenderamata kepada penerima-penerima anugerah, biasanya itu didahulukan. So untuk VIP ni biasanya atau perasmi kita akan bagi cenderamata last sekali. Kan? Itu kepada untuk perasmi lah. Kan? Okay. Dan apa ni atau cara saya bercakap tadi dah awal tadi dah malam mesti habis dalam 10.30 lah eloknya kan. Dan lepas jamuan biasanya majlis kita akan bersurai. Kan? So dalam ucapan yang diberikan oleh perasmi, adakah perlu tak ataupun sesuai ataupun tidak kita bagi note kepada perasmi yang bercakap panjang? Kan? So kadang tengah-tengah bercakap ni tiba-tiba dia bagi note, letak kat rostrum tu, kata Datuk masa dah panjang Datuk bercakap ni kan. Daripada subuh tadi Datuk bercakap sampai sekarang tak berhenti lagi. So kami bagi note, Datuk dah lama sangat Datuk bercakap ni. So tak boleh. Kan? Untuk majlis perasmian kita tak boleh bagi note kepada perasmi untuk berhenti bercakap. So kalau kita estimate, yang saya cakap tadi kita estimate 15 minit. Tapi dia bercakap lebih kurang dalam 20 minit tak berhenti. So kita tak boleh bagi note kat dia lah. Kecuali kalau bagi ceramah ataupun bagi ucap tama macam saya ni, you boleh bagi note atau sekejap lagi boleh bagi check masa tinggal 5 minit lagi. Itu tak apa. Tapi kalau tuan suami jangan. Tapi ada jugalah setengah-setengah pengucap tama ni kalau dia bagi note, kalau kita tulis ucap tama dia bukan dalam pukul 9 sampai pukul 9.30 kan, macam tu kan. Kita bagi note ucap tama Datuk, tinggal lagi 5 minit. Dan pernah terjadi kepada Tan Sri Rafidah Aziz lah. Tan Sri Zahadi membagi ucap tama dekat UKM. Dia punya masa 45 minit sahaja dia peruntukkan untuk ucap tama dia. Tapi dia bercakap 40 minit tu Ustia pun bagilah note. Dan Tan Sri, masa Tan Sri lebih kurang dalam note tu dia tulis lah. Masa Tan Sri lebih kurang 5 minit lagi. So dia pun bila dapat dia note tu, dia tutup dia punya slide, dia tutup dia punya buku. So 5 minit terakhir tu dia membebel. Dia kata, inilah dia kata, jemput saya, suruh saya bagi ceramah, saya bagi ucapan, saya bagi ucap tama. Tapi saya belum habis lagi, you dah bagi note, so saya berhenti. So tengoklah ini bla 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 lah, bebel lah kan. So dia dah stop terus. So dia tak rumus tak apa, dia stop terus. Lepas tu dia berhenti lah. Lepas dia bebel, dia puas hati dia bebel, lepas tu dia berhenti. Itu ada jugalah, tapi sebenarnya kita tak salah. Kalau kita dalam konteks ucap tama lah. Tak salah. Tapi kalau kita biarkan juga, boleh juga. Tapi janganlah terlajak-lajak sampai orang lain mengganggu masa orang lain ucap tama next ni kan. Ke panel lain next ni. Okay, itu atau cara lah kan. So yang kelima tentang
kesesuaian pakaian dalam majlis. Kesesuaian pakaian dalam majlis. So kita yang tetapkan sama ada majlis tu, biasanya hari bekerja kita letak itu adalah pakaian kerja. Kalau malam biasanya kita akan letakkan batik. Kalau Sabtu Ahad biasa kita letakkan baju korporat ataupun smart casual lah, kan. Dan juga kalau hari Khamis biasanya kerajaan akan ada baju batik. Tentulah. So kita yang tetapkan pakaian dalam majlis kita. Dan pakaian kita letakkan ni perlu dimaklumkan kepada VIP. Kan? Kalau ada sediakan pakaian khas ataupun t-shirt khas ataupun baju korporat khas pada majlis tersebut, so kita kena bagi ke VIP siap-siap. Dan kita kena hantar kat tempat dia, kena tanya saiz dia berapa, kan. Dan kena maklumkan lah, kan. Ketika dia pakai pakaian, orang lain semua pakai baju batik, tiba-tiba dia datang pakai baju korporat. Orang semua pakai baju Melayu, tiba-tiba dia pakai baju batik. Memang dia akan segan lah, kan. So kita yang tetapkan pakaian dan juga kita sendiri jawatankuasa nak pakaian khas ke ataupun tu pulang, kan. Tapi biarlah mengikut bajet kadang dan juga bersesuaian dengan pakaian lah. So nombor 6 tu penulisan dan pengedaran kad jemputan, itu memang saya dah maklum tadi, kan. Yang ketujuhnya adalah pemilihan menu, kan. Untuk menu VIP ni mungkin kadang-kadang ada juga lah usia cakap, cik kami tak mampu ni, bajet kami sikit je untuk jamuan. Sebenarnya dalam suatu penganjuran suatu majlis, bajet jamuan adalah bajet antara bajet yang terbesar juga, kan. Dan jangan sekali-kali bagi kat VIP nasi lemak nasi goreng telur mata ataupun mihun telur mata bagi kat VIP. Jangan sekali-kali macam tu, kan. Seboleh-bolehnya kalau tak ada bajet sangat, untuk VIP tu lebih sikit lah. Mungkin VIP RM10. Untuk yang lain mungkin dalam RM5. So untuk VIP je mungkin satu meja VIP tu dalam RM10. 10 kali 10 bawah 100 untuk VIP. Untuk meja VIP. Untuk meja lain mungkin RM5. Dan juga dengan ada gelasnya, sudu, garpu, pinggan yang bagi pinggan plastik, pinggan kaca ataupun yang sesuai lah, kan. Dan ada meja. Ada jugalah kalau satu majlis kita pergi, VIP bagi tahu sound kita awal-awal, VIP kata jangan hidang-hidang, kan. Tak payah hidang-hidang, tak payah protokol-protokol untuk jamuan. Biasa-biasa saja. Tapi bila tiba masa jamuan, kan, kita juga yang kena tanya dia nak minum apa, nak makan apa, kan. Kita juga yang kena ambil untuk dia, kan. Kadang macam tu lah. So untuk mereka-mereka yang selalu cakap macam ni boleh-bolehnya kita minimalkan kita sediakan buffet khas untuk mereka lah. Dan kalau konsep dia kata tak perlu hidang-hidang ni, biasa buffet lah. So kita sediakan buffet khas untuk VIP. So tidak bercampur dengan orang lain. Itu mungkin dia akan beratur, dia akan pergi ambil. Kalau bercampur menu dia dengan orang lain atau jamuan dia dengan orang lain, oleh kerana dia kata tak perlu hidang-hidang, so mungkin dia tak akan bangun. Kita juga yang kena hidangkan dia. Kita juga kena tuangkan kopi atau teh dengan dia. Dan juga ada juga kalau kita nak konsep mesra sikit lah, mesra rakyat sikit, kan, untuk VIP ni, boleh juga kita bagi VIP dalam bentuk bungkus, kan. Tapi boleh sediakan meja juga. Tapi bungkus tu bukan bungkus yang biasa, bungkus yang lauk letak semua dalam tu. Tak, dia bungkus dalam konsep bento. Kan, dia ada kompartmen ayam, dia ada kompartmen sayur, dia ada kompartmen nasi. So tak bercampur tu semua, betul bila dia buka dia sendiri yang campurkan. Itu juga boleh lah. Ada juga saya tengok majlis bagi VIP nasi lemak bungkus. Sebenarnya tak boleh, tapi kalau kena caranya okey. So nasi lemak bungkus diletakkan dalam bento dan dekat bento tu ada ruang sambal, ada ruang telur, ada ruang ayam, ada ruang paru ke apa, kan. So dalam bentuk bento. So cantik lah. Tapi disediakan sudu besi
Disediakan goblet yang cantik, disediakan air, kopi tea yang cantik. So rasanya tak ada masalah. Tapi kalau bagi nasi lemak bungkus, patut sudu plastik. Itu memang fail lah. Itu menu lah. Dan kadang menu ni kita sendiri yang decide kan sama ada menu apa yang kita nak buat. Tapi kalau melibatkan PM, raja-raja, kita kena hantar ke pejabat masing-masing mereka lah untuk mendapat pengesahan menu ni sesuai ataupun tidak. Tapi kalau untuk menteri-menteri lain yang biasa-biasa tu, kita sendiri yang pilih menu apa yang kita nak letakkan. Kalau tak ada bajet sangat, mungkin tamu-tamu yang lain tu kita bagi bungkus saja. Yang tamu VIP mungkin berhidang. Dan bila berhidang ni, pastikan untuk VIP ni kita dapatkan pramusaji. Pramusaji maksudnya pelayan-pelayan yang tu kan, untuk meja tersebut. Dan pramusaji ni pastikan pramusaji yang kuah yang dimasak tu apa semua tu tidak ada di baju. Ada juga pramusaji saya tengok kuah kari dekat baju, kuah dal ada dekat baju, sambal ada dekat baju dia. So itu memang patut kisah VIP pula dengan pakaian jeans dia apa semua, itu memang tak sesuai lah. Kita kena cari kalau untuk Prasmi ni pramusaji yang senonoh sikit kan. Kalau tak ada memang kita boleh marah, kita bayar kan. Okey, itu adalah pemilihan menu yang kita akan. Susunan keutamaan. Seperti saya cakap awal tadi, susunan keutamaan kita ada VC, kita ada Pro Chancellor, kita ada Chancellor, kita ada Pro Chancellor, dan kita ada pengurusi lembaga pengarah. Lepas tu kita ada ahli lembaga pengarah. Itu tu ikut rankingnya lah. Lepas tu lepas ahli pengarah kita ada Naib Chancellor. Lepas Naib Chancellor kita ada timbalan-timbalan Chancellor. Lepas timbalan Chancellor tu kita ada pendaftar, bendahari, ketua pustakawan, penasihat undang-undang. Lepas tu kita ada Pro VC, Pro VC strategi, kita ada Pro VC perjanaan, kita ada Pro VC kampus Kuala Lumpur. Lepas tu barulah pergi kepada dekan-dekan, pengarah-pengarah institut, dekan-dekan fakulti, pengarah-pengarah institut, lepas tu ketua-ketua jabatan. Itu dia peringkat UKM, susunan keutamaan peringkat UKM. So untuk dalam konteks yang kita kecilkan, kalau dalam konteks majlis, kecilkan dalam konteks majlis, susunan keutamaan kita ada yang utama adalah Prasmi lah, kan. So dari segi susunan keutamaan ni kadang dia membantu juga untuk kita buat susunan tempat duduk. Lepas tu juga merasakan bahawa siapa yang layak duduk di atas, siapa yang layak duduk di bawah lah. Itu saya terangkan untuk next nanti. Next slide lah. Okey, sebenarnya kalau nampak anak panah putih dekat saya punya slide ni, sebenarnya ni adalah link kepada slide seterusnya. Cuba tekan. Boleh tak? Okey, sebaik okey. Okey, link ni okey. Ini panggilan hormat. Kalau Agung kita panggil daripada ke baginda tu Agung. Perempuan Haji Masih Agung. Sultan ada teramat mulia, yang amat mulia, teramat mulia apa semualah. Next ya. Yang amat berhormat untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, yang berhormat untuk Menteri, Timbalan Menteri, Ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat dan sebagainya. Kan? Next ya. So Hakim yang arif, Pegawai Negara yang bahagia, Tun yang amat berbahagia, YABSG. Itu jenis ikatan Tan Sri yang berbahagia, isterinya Puan Sri, Tun isterinya Tuh Puan. Next ya. Datuk, Datin. So ada juga yang bertanya apa beza DATO dengan DATUK. Nak tahu dia tu DATO ke DATUK tu jangan tengok surat khabar. Sebab surat khabar dia memang ada house style dia. So surat khabar dah pukul rata house style dia. Siapa yang ada datuk ejaannya adalah DATUK. Itu untuk surat khabar. Jadi biasanya DATO ni dapat daripada negeri. DATUK dapat daripada persekutuan. Itu persekutuan tu maksudnya yang diberikan oleh Agong. Negeri ni diberikan oleh sultan-sultan ataupun dia ada ketua negeri.
So beza DATA, DATO, DATOK. So isterinya adalah Datin. Kalau raja dipanggil Yang Mulia. Tunku, Raja, Ungku lah Yang Mulia. So kalau Syekh Saripah apa semua tu dipanggil Puan ataupun Tuan. Pemuti tu Sahibu Samaha. Okay, next ya. Kadi tu Sahibu Padilah, pegawai tiada gelaran macam saya ni yang berusaha je. Selalu berusaha. So yang berusaha lah untuk klik balik tu. Okay, itu adalah panggilan hormat. Penting panggilan hormat ni sebab saya pernah kena orang yang ada datuk ditenyihkan surat saya tu kerana saya tak letak datuk dia. So dia kata saya ada datuk ni. Saya ada datuk ni. Nama saya ada datuk ni. So ada jugalah. So perlu juga. Dan penting juga untuk kita pastikan MC menyebut nama yang betul. Yang bahagia datuk, yang bahagia datin, yang bahagia Tan Sri, yang bahagia Tun dan sebagainya. Panggilan hormat ni juga kita gunakan dalam solutasi, dalam skrip MC, dalam surat menyurat yang kita hantar, kad yang kita hantar, dan juga dalam sambutan kita kepada mereka, menyambut tamu apa semualah. So, itu adalah panggilan hormat kan yang perlu kita letakkan. Seterusnya susunan tempat duduk. Kan? Okey, boleh klik tu. Next ya. Next ya. Pergi terus ke gambar rajah. Okey, ini susunan tempat duduk Susunan tempat duduk bagi 4 orang. Ini bagi 4 orang lah kan. So kita ada 1, 2, 3, 4. Ada yang tanya juga Cik Saiful, tempat duduk ni nak buat ganjil ke genap? So kalau genap inilah. So kalau siapa yang tak tahu protokol tak biasa dengan protokol, dia akan confuse. Nombor 1 atau nombor 2 adalah perasmi. So dia tak ada fokus. Sebab genap dia tak ada fokus, dia tak ada tengah-tengahnya. So tengah-tengahnya adalah antara 1 dan 2. Itu adalah tengah-tengah. So orang yang paling utama biasanya antara 1 dan 2 tu dia akan pergi ke kanan. So kanan menghadap pentas lah. Kanan menghadap pentas. So perginya adalah pada orang yang nombor 1 bila menghadap pentas. So nombor 1, nombor 2 orang yang kedua penting, nombor 3 adalah orang yang seterusnya, nombor 4 adalah orang seterusnya. Nombor 1 tu mungkin perasmi, nombor 2 tu Naib Chancellor, nombor 3 tu dekan, nombor 4 tu pengurusi Jawatansuara Penganjur. Itulah, itu adalah untuk 4 orang. Itu bila menghadap pentas lah. So saya selalu galakkan pakai ganjil. Tapi kadang-kadang dalam kadang-kadang tertentu kita terpaksa juga pakai genap. Macam mana VIP kita banyak tu je, genapnya. So kita kena genap lah, tak ada masalah. Tapi ganjil lebih baik sebab dia lebih fokus. Itu bagi 4 orang menghadap pentas. Seterusnya next. Next, tak boleh. Ini bagi saya cakap tadi ni ganjil Ganjil 5 orang. Nampak fokus. Tengah-tengah antara di epik 2 kanan 2 kiri, di tengah-tengahnya adalah perasmi. Seterusnya kan. So dia akan pergi ke kanan nombor 2. Kanan menghadap pentas, kanan kepada perasmi, bukan kanan kepada kita. Kanan kepada perasmi nombor 2. Orang yang kedua penting, dan kirinya adalah orang yang ketiga penting, dan keempat tu orang seterusnya, dan kelima orang yang seterusnya. Ke-1 tu perasmi, 2 tu Naib Chancellor, 3 tu dekan, 4 tu mungkin TNC, 5 tu pengurusi Jawatankuasa Penganjur. Itu adalah susunan untuk bagi 5 orang. Ada tanya jugalah, VIP ni nak duduk atas pentas ke bawah pentas? Atas pentas ke bawah pentas? So sama ada di bawah pentas atau di atas pentas, pertama kali yang kita tengok adalah adakah apa-apa berlaku di atas pentas. Kalau tak ada apa berlaku, boleh letak atas pentas. Tapi kena soalkan balik, adakah pentas tu muat untuk 5 atau 7 orang atau 5, 6, 7 orang kan?
Muat tidak. Kalau muat boleh naik atas pentas. Kalau tak muat, letak di bawah sahaja. Kan? Dan itu adalah pertimbangan yang kita lihat sama ada di bawah pentas ataupun di atas pentas. Kan? Kalau kata kita memang decide nak letak atas pentas, dan pentas sempit. Pentas sangat sempit. So tak boleh muat 3 orang sahaja. Kan? So siapa yang perlu kita letakkan 3 orang ni kan. So biasanya kita akan tengok kepada bifunctional kepada majlis. Bifunctional kepada majlis biasanya kita tengok kepada siapa yang berucap. Mungkin yang berucap adalah pengusi atau penganjur, naib chancellor dan juga perasmi. So 3 orang tu je kita letak atas pentas. Yang lain semua kat bawah. Kan. Itu adalah perkara yang kita tengoklah sama ada kalau pentas tu sempit kan. Okay, next. Ini untuk 6 orang. Isteri. Kan? Maknanya suami, isteri, suami, isteri, suami, isteri, suami, isteri. 1 suami, 2 isteri, 3 suami, 4 isteri, 5 suami, 6 isteri. Boleh juga macam tu lah. Kan? Mana blok wanita dengan blok lelaki. Boleh jugalah 6135 lelaki, kan? 246 tu perempuan. Boleh jugalah buat blok macam tu kan. Kalau betul-betul ngam-ngam berpasangan lah. Okay, next lah. Ini untuk meja bulat. Meja bulat. Biasa meja bulat kalau meja VIP, kita tengok tu tamu nombor 1 tamu kehormat, nombor 2 tuan rumah, nombor 3 isteri tamu kehormat. Biasanya isteri kalau boleh-boleh seboleh-bolehnya lah. Kalau tak buat tak boleh tak macam mana kan. Kita boleh-bolehnya isteri berada di sebelah kiri suami. Bila kedudukan tu lah boleh-boleh. Kalau dalam keadaan tertentu terpaksa juga kita letak sebelah kanan lah. Next ya. Ini jemputan seorang. Jemputan seorang tamu kehormat tengah-tengah lah. Kan? Tengah-tengah kepada meja. Okay, next ya. Next. 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 Next lagi. Okey. Ini adalah kedudukan meja susunannya kan. So tempat duduk yang area ada anak panah tu yang meja 1, 2, 3 tu. Kalaulah nombor 1 tu adalah raja, dan meja utama nombor 1 tu adalah raja, so kursi-kursi di arah anak panah tu sebenarnya dikosongkan. Tak boleh ada orang. So tak boleh ada sesiapa yang membelakangkan raja. So itulah. Dan juga mana-mana kerusi yang menghadap pentas boleh untuk VIP lah. Untuk VIP orang lain tak apa. Tamu biasa tak apa. Untuk VIP bolehnya biasanya meja tu kita akan buat half moon. Half moon tu separuh lah. Maknanya 2 meja, kalau meja tu 10, 8 orang saja kita letakkan. Ataupun 7 orang atau 8 orang saja kita letakkan. Sebab kita tak nak VIP yang kita jemput tu terpaksa palingkan kepala dia ke belakang untuk melihat apa yang berlaku di pentas. Tekan nak panas lah. Okay, itu adalah susunan tempat duduk secara asasnya. Kalau kita bersemuka mungkin saya akan buat praktikal sikit. Macam mana untuk buat ni lah. Tapi kerana secara online itu yang saya dapat sampaikan lah. Kekanan orang kemana orang yang utama kedua daripada tamu kehormat adalah di sebelah kanan. Kanan kiri, itu konsep dia lah. Dan prasmi kanannya adalah orang nombor 2, nombor 3, lepas tu pergi kiri, kanan balik, lepas tu pergi kiri balik. Itu susunan yang ikut protokol yang betul lah kan. Dan tempat duduk ni okey, macam ni lah. Ada juga dalam keadaan bila kita ada 5 orang VIP membawa isteri, kelima-limanya membawa isteri. So kalau kita letakkan semua di atas pentas, dia akan jadi 10 orang. VIP kita ada 5. Kelima-lima ni membawa isteri.
Dan apa ni, kalau kita letakkan semua suami isteri tu, kita bukan dalam 10 orang di atas pentas. So 10 orang untuk susunan atas pentas tu memang ramai lah kan. So apa pendekatan yang kita boleh ambil adalah suami duduk di atas, isteri duduk di bawah. Kan? Suami kita letakkan semua atas pentas 5 orang, isteri yang berada di bawah 5 orang. So susunan isteri di bawah tu adalah mengikut susunan suami. Suami siapa yang kalau dia isteri prasmi dulu dan seterusnya lah ikut susunan suami di atas pentas. Kanan kiri semua lah. Tapi dia boleh letak sebaris. Mana tak perlu letak sofa 5 bawah, tak perlu. Dia boleh berada bersama yang lain tapi first row sebaris. Kan? Dia lepas tu bersambung dengan orang lain lah. Kan? Orang isteri yang kelima, lepas tu yang keenam tu mungkin VIP yang lain yang kita jemput. Kan? Itu bila suami dengan isteri. Kan? Susunan tempat duduk. Seterusnya tentang pengecaraan majlis. Kan? Ada siapa nak tanya ke setakat ni? Ada sesiapa nak bertanya? Tak ada, Cik. Tak ada. Tak ada. Okey, saya teruskan lebih kurang dalam 10 minit lagi, lepas tu saya stop, lepas tu saya buka kepada pertanyaan lah. Seterusnya pengecaraan majlis formal, pengecara pastikan pengecara protokol melihat skripnya. Kalau skripnya tengoklah sebutan nama orang yang disebut tadi tu betul tidak, yang berhormat, yang bahagia apa semua tu protokol kena tengok. Dan skrip yang pengecara tu sendiri protokol kena semak. Apa yang dicakap tu betul tidak, dan pengecara ni carilah mereka yang betul-betul biasa dengan penjara. Sebab apabila bermula je majlis, hampir 80% perjalanan majlis bergantung kepada pengacara. Kalau pengacara tak sebut multimedia, tak keluarlah multimedia. Kalau pengacara tak sebut penyampaian cenderamata, tak keluarlah penyampaian cenderamata. Kan? Dia juga pengacara sasul apa semua kan. So kena pastikan, kena semak nama kat betul tidak, atau cara yang dibuat tu betul tidak, dan protokol susunan siapa yang dulu nak ambil cenderamata, siapa yang nombor 2 cenderamata dan ketiga cenderamata, perlu dilihat kepada pengacara. Dan teks tu bahasa-bahasa yang digunakan, kuasa kena tengok lah. Jangan kata yang berbahagia Datuk Doktor, tak perlu. Yang berbahagia Datuk Umadai, macam tu lah. Kan? Itu perlu dilihat oleh protokol. Dia ada yang berbahagia Profesor Datuk Doktor, Azman. Tak perlu, untuk ringkaskan boleh sebut yang berbahagia Profesor Datuk Doktor, tak payah. Yang berbahagia Profesor Datuk dan memadai. Kan? Itu perlu juga dilihatlah kan, kepada menyambut pengacara. Dan skrip yang pengacara ni kalau boleh jangan letakkan ringkasan-ringkasan. Sebab katakan pengacara A confirm hadir dan dia ringkasan tu adalah familiar dengan dia. So tiba-tiba pada hari acaranya pengacara A sakit perut. Terpaksa cari pengganti pengacara B. So pengacara B ambillah skrip yang telah siap tu, baru dia nak baca. Bila tengok ada sikatan-sikatan, dia akan pening. So apa maksud sikatan ini? So kalau boleh dalam skrip juruacara tu dia tulis penuh lah. Kalau YTM tu tulis yang teramat mulia penuh. Kan? So itu adalah pengacara kan. Seterusnya penyediaan atau cara pentadbiran. Penyediaan atau cara pentadbiran. Ni adalah cara pentadbiran ni adalah satu yang berlaku daripada A to Z. Acara kita berlaku daripada A to Z. Dia boleh klik lah tu kalau nak tengok contoh. Oh tak boleh lah. Okey. Okey tak boleh tak apa. Tak boleh tak apa. Katakan pukul 8, masanya pukul 8, perkaranya adalah ketibaan tetamu, tindakannya adalah jawatankuasa pentadbiran. So perkara tadi, ketibaan tetamu tadi tu di kolon yang tengah tu, tetamu dibawa ke meja pendaftaran untuk pendaftaran. Okey. Katakan pukul 9, ketibaan Naib Chancellor. So perkaranya adalah pukul 9, perkaranya adalah ketibaan Naib Chancellor. So Naib Chancellor dibawa ke holding room, di holding room
telah disediakan jamuan ringan. So tindakannya adalah jawatankuasa protokol, jawatankuasa sambut tamu dan jawatankuasa jamuan. Itu adalah atur cara pentadbiran. Setengah orang dia juga atur pentadbiran dibuat 4 kolom. Kolom pertama masa, kolom kedua perkara, kolom ketiga adalah tindakan, kolom keempat adalah tempat. Tempat berlaku foyer, tempat berlaku dalam dewan, tempat berlaku bilik VIP, tempat berlaku di ruang menunggu. Itu je lah, itu atur cara pentadbiran. So atur cara pentadbiran ni dapat memastikan semua orang dapat bertindak mengikut mengikut yang telah ditetapkan. Sebab dalam situ dia tulis A to Z. Termasuk juga skrip juruacara juga diletakkan dalam atur cara pentadbiran. So kalau mana-mana teknikal kata saya tak tahu pun saya kena onkan switch multimedia masa ni, ketuk kepala dia, kata dalam tertib acara pentadbiran telah didetailkan. Tindakan siapa, masa berapa, itu adalah tindakan jawatankuasa apa. So kalau ada atur pentadbiran ni memang tidak berlaku masalah tertinggal apa kan. Seterusnya tentang peranan penyambut tamu. So menyambut tamu majlis ni biasanya akan merujuk kepada pegawai protokol untuk mendapatkan siapa yang perlu disambut, kategori mana yang disambut, VIP ini duduk row berapa, row 1 ke, row 2 ke, row 3 ke, VIP ini nak duduk tempat mana dan sebagainya lah. Dan seterusnya kita ada raptai, sediakan raptai. Kalau tak dapat raptai pun siap-siap jawatankuasa membuat raptai masing-masing lah kan. So kalau untuk perfectnya mungkin kita ada raptai teknikal, itu melihat kepada aspek-aspek teknikal, multimedia, tayangan multimedia on tidak, kabel okey tidak, pasang ke tidak apa semua. Dan juga kita ada raptai keseluruhan lah, raptai penuh. Maknanya bila dah raptai penuh tu, bila cakap setengahnya kita tak sediakan tayangan multimedia dah boleh on lah. Janganlah masa raptai penuh tu baru nak cucuk kabel, baru nak tu. Itu tak jadilah raptai. So bila raptai ni kita akan perfect lah macam mana nak buat. Seterusnya kita tetapkan nilai-nilai Islam, nilai murni dalam majlis kita. Ini kena jaga. Image kita kena jaga dan juga image organisasi kita dan juga image kita sendirilah sebagai penganjur kan. Dan juga sediakan postmortem. Okey. Dan untuk tambah baik dan sebagainya. Next ya. Sekian, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan lah. So saya buka pada persoalan untuk menjawab persoalan dengan masa yang ada lagi. Okey. Silakan. Siapa ada soalan? Ada siapa-siapa ada pertanyaan? Kalau malu nak bertanya boleh chat. Pada sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Ke semua dah pergi lunch Ada. Kalau malu nak bertanya boleh chat lah kan. Cik, kita ada soalan. Soalan pertama, untuk surat jemputan penceramah, perlukah masukkan atur cara untuk jamuan sebelum ceramah dan selepas ceramah? Jemputan kepada penceramah, okey. So nak meletakkan, ulang balik. Perlukah masukkan atur cara untuk jamuan sebelum ceramah dan selepas ceramah? Okey, kita jemput seorang penceramah datang kepada kita punya program dan juga kita ada jamuan di awal dan juga di akhir kan. So untuk penceramah yang kita jemput, kadang kalau saya sendiri berceramah lah, saya memang suka nak tengok masa daripada pagi sampai ke petang. Saya nak tengok juga masa saya berapa dan juga masa orang lain berapa. Dan kalau ada jamuan kat situ, mungkin juga saya akan hadir masa jamuan ataupun mungkin tidak lah. So boleh hantar sekali jamuan tersebut. Kan? Tapi seelok-eloknya bila kita menjemput ceramah ni bagi tahu kata selepas ceramah tuan dijemput untuk jamuan.
Ataupun sebelum ceramah tuan dijemput untuk breakfast. Selepas ceramah tuan dijemput untuk kudapan ataupun tuan dijemput untuk lunch ataupun disediakan lunch, macam itulah. Ini untuk preparation kepada penceramah juga, untuk dia adjustkan masa dia lah, kan, sama ada dia join ataupun tidak, kan. Okey, boleh hantar sekali. Okey, okey, menjawab. Soalan seterusnya. Ha. Apakah cara yang terbaik untuk memberitahu kepada penceramah, pemberi ucapan bahawa telah terlebih masa sehingga 10-15 minit daripada waktu yang sepatutnya? Okey, kalau untuk ucap tama kita bagi note. Ataupun forum bagi note. Ceramah macam saya ni boleh bagi note. Tapi kalau untuk perasmian, nak tak nak kita kena dengar je lah. Walaupun dia bercakap sepanjang mana pun kita dengar, pasang telinga je lah, kan. So sebab untuk perasmian ni memang kita tak boleh bagi note kepada mereka. Sebab kita jemput dia dan dia bercakap panjang lebar apa semua, entah apa-apa dia bercakap sampai, saya cakap kita estimate dah 15 minit je, dia bercakap sampai kat setengah jam, so kita terpaksa dengar je lah, kan, kalau untuk perasmian. Tapi kalau untuk ucap tama, kalau dia melebihi masa ucap tama kita, macam kalau forum dia, tuan diberikan 3 minit untuk mengulas perkara ini. Macam itulah kalau forum, kan. Moderator ada untuk mengawal masa. Kalau dia berceramah seorang-seorang, mesti ada kuasa lah untuk mengawal masa dia dengan memberi note, kan. Kadang penceramah kalau penceramah saya akan selalu tengok jam lah, sama ada saya dah melebihi ataupun tidak. Itulah. Okey, ada soalan lagi? Apakah perbezaan antara atur cara dan tentatif? Atur cara bahasa Melayu. Tentatif ni aplikasi daripada bahasa Inggeris. So biasanya kita pakai atur cara lah. Atur cara biasanya atur cara tu dua perkataan. Atur cara. Tentatif ni memang satu yang belum pasti. Kadang satu yang belum konkret lah. Itulah kalau saya selalu nasihatkan pakai perkataan atur cara daripada perkataan tentatif. Okay. Untuk susunan VIP, adakah ianya dibenarkan untuk disusun sehingga 2 baris di atas pentas? Boleh. Kalau kita tengok Sukma baru ni, kan, kalau kita tengok Sukma baru ni dia ada 2 baris atas pentas. Boleh dia kadang macam tu. Tapi di baris 2 baris di atas pentas berlaku apabila lantai data yang Sukma baru ni tu digunakan untuk persembahan. So VIP nak tak nak terpaksa duduk di atas pentas. Kalau kita minus convocation, yang atas pentas kita letakkan senet sampai 3 baris 4 baris kat belakang tu. So boleh dibuat macam tu lah, tapi kalau boleh elakkan lah. Sebab nanti kalau kita buat macam tu, kita macam tak fokus kepada betul-betul VIP kita, admin VIP. Boleh, tak ada masalah kalau kita nak 2 baris tu. Tapi nanti nampak serabut sangat di atas pentas tu, kan. Tapi kalau Sukma baru ni memang letak 2 baris 3 baris, sebab di lantai data sendiri ada persembahan. Bukan persembahan di atas pentas, tapi persembahan di lantai bawah. Okay. Ada peserta minta tuan terangkan sekali lagi slide meja bulat yang tidak boleh membelakangi raja yang hadir dalam majlis. Okey, maksudnya tidak ada sesiapa yang boleh membelakangkan raja. Maknanya kalau dia duduk situ, dia pandang belakang dia adalah raja, tak boleh. Kursi tu kena kosongkan. Maksud saya macam tu lah, kan. So mana-mana meja berdekatan dengan raja, so mana kerusi yang membelakangkan raja perlu dikosongkan. Yang berdekatan lah, itu je. Yang berdekatan je, yang sekitar je. Tapi kalau yang lain-lain boleh bulat, tak ada masalah. Dan meja raja biasanya dia lebih ke depan daripada meja yang lain. Dan lebih grand daripada yang lain lah. Okey. Para peserta ada lagi soalan lain ke? Okey. Yang lain? Tuan ada soalan untuk
mengalu-alukan ketibaan VIP dan semasa meninggalkan majlis, perlukah tetamu bangun dan tepuk tangan? Boleh, tak ada masalah, tapi kalau boleh elakkanlah, kan. Biasanya pergerakan VIP masuk keluar daripada dewan tu biasanya kita iringkan dengan muzik lah, dengan muzik atau dengan gamelan apa semua tu untuk pergerakan keluar dan masuk. Tapi jangan, itu sebaiknya lah, bila kalau VIP masuk tu senyap je kadang tak best juga. Itu kada mesti lah. Tapi kalau VIP masuk atau keluar dimulakan dengan tepukan tu boleh juga, ada juga berlaku, tapi dia dalam bentuk dikawal oleh juruacara. Kalau juruacara kita mengumumkan keberangkatan balik VIP ni, semua ada yang berdiri dan berikan tepukan gemuruh. Itu boleh dibuatlah. Kan? Tapi dalam dia ikut mood majlis. Dan kalau majlis tu rasmi betul-betul, rasa Messi MC tak akan buat macam tu. Tapi kalau majlis dalam konsep macam sukan, rasmian sukan, patriotik, hari kemerdekaan, mungkin mood tu adalah. Dia tengok mood juga. Tapi dikawal oleh juruacara. Para peserta ada soalan lagi ke? Okey, ada yang lain? Set okey dia bertanya ni ha. Yang lain kalau ada pertanyaan? Saya mohon maaf lah sebab apa ni, ringkas saja apa penyampaian saya. So dengan masa yang ada itu je yang dapat saya ringkaskan lah, kan. Dan apa ni, tapi harap dapat itu memberi sedikit info lah, kan, sedikit info dan juga sedikit ilmu kepada saudara-saudari. Okey. Kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa lagi last soalan? Tuan, ada satu lagi soalan. Okey. Kalau event sukan, perlu perasmian ke? Event sukan. Tuan. Event sukan perlu perasmian ataupun tidak? Kan. So apa-apa event pun biasanya perasmian tu macam satu kemestian lah, kan. Sama ada sukan atau tidak. Sama ada boleh pilih. Sama ada nak merasmikan ataupun menutup. Mana VIP tu dijemput semasa perasmian ataupun VIP dijemput semasa penutup. Boleh dua-dua keadaan lah, kan. Tapi biasanya siapa-siapa yang menganjurkan majlis akan membuat perasmian. Sekurang-kurangnya mungkin dirasmikan oleh penasihat dia sahaja. Dirasmikan oleh pengarah dia sahaja. Bukannya VIP yang besar macam menteri apa semua. Tapi seelok-eloknya setiap majlis tu dibuat perasmian agar majlis tu dapat direkodkan lah, kan. Bagai ini dirasmikan, majlis ini dirasmikan oleh sekian-sekianlah, majlis ini dibuat oleh. Tapi kalau tak nak buat perasmian pun tak apa. Tapi biasanya majlis kecil-kecil ni tak payahlah perasmian, kan. Kalau majlis besar-besar tu buatlah perasmian. Okey. Baiklah, perkongsian aspek-aspek pengurusan majlis rasmi yang saya yakin sangat bermanfaat untuk kami organisasi baru bagi persatuan dan kelab di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina bagi sesi baru ini. Pendedahan tata cara ini penting untuk kelancaran suasana majlis dan pengurusan VIP dengan baik bagi program yang akan datang. Pengurusan majlis adalah cerminan kredibiliti sesebuah tampuk organisasi. Dengan berbesar hati, kami merangkaikan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Encik Saifulizam bin Abdul Ghani di atas kesudian beliau untuk menerangkan berkenaan protokol dan tata cara. Sebelum berakhirnya, slot kedua kita pada petang ini, saya menjemput semua peserta dan panel jemputan kita Encik Saifulizam bin Abdul Ghani untuk membuka kamera bagi tujuan sesi fotografi beramai-ramai.
Dia lagi ke yang nak buka kamera? Okay, so rasanya kita boleh mulakan. 1, 2, 3, senyum. Alright, sekejap. Okay, lagi satu. 1, 2, 3, senyum. Alright, thank you. Terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Saiful Izam kerana sudi meluangkan masa menjadi penceramah kita pada petang ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Okay. Sebelum meninggalkan laman MS Teams ini, para peserta dikehendaki untuk mengisi borang maklum balas melalui QR code yang dipaparkan atau link yang diberikan di ruangan chat box. Jangan lupa semua. Saya mewakili pihak Pematra Sesi 2022-2023 mengucapkan jutaan terima kasih atas perhatian dan kesudian semua peserta dalam menyertai kursus pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu dan segala informasi pada hari ini dapat diaplikasikan dalam setiap organisasi di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Sebelum saya mengakhiri program kita, terimalah 2 rangkap pantun. Melarik halus papan di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, berpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Jangan lupa janji temu kita pada hari esok dan waktu yang sama. Sekian itu saja dari kami. Salam Pematra Tuyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semua. Thank you. Lanjut. Thank you semua. Korang boleh isi dulu QR code ni. And esok kita jumpa lagi. Okay? Terima kasih.